ليظهره على دينه كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تعالى أهل النكاح ونبى إليه وحرم السفاح وأودع عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir memuliakan majlis akad nikah di antara saudara kita Muhammad Syahrin Syahizan dan pasangannya Nurzana binti Roslan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, menjadikan kamu bermula dari yang satu Adam, itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga berkembang biak dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawasi kamu. Perkahwinan juga merupakan cara untuk mengelakkan jenis zina. Zina merupakan perbuatan keji dan membuat kerosakan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selain itu perkahwinan boleh melahirkan perasaan kasih sayang di antara suami dan isteri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa Dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari kalangan kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup bersama dengannya, dan jadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Dengan ikatan perkahwinan, kedua-dua pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya. Dan orang lelaki, suami-suami mempunyai satu darjat kelebihan atas orang perempuan yang isteri. Dengan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanggungjawab suami terhadap isterinya adalah seperti berikut. Tanggungjawab kita, Muhammad Syahridah. Jadi yang pertamanya, suami wajib menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Yang kedua, suami wajib memberikan agama kepada isteri. Yang ketiga, memberi peluang kepada isterinya untuk memperolehi ilmu pengurusan rumah tangga. Yang keempat, menjadikan hubungan yang baik dengan keluarga isteri. Yang kelima, tidak menyakiti isteri dari segi mental, emosi dan fizikal. Jadi itu antara jawab yang banyak sebenarnya. Jadi manakala tanggungjawab isteri terhadap suaminya pula, tanggungjawab kita sana dengarkan betul-betul. Jadi yang pertamanya, isteri wajib mentaati suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua, berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadikan hubungan yang baik dengan keluarga suami. Yang keempat, mendidik anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang kelima, tidak menyakiti hati suami dengan tingkah laku yang bercegah dengan syarak. Sebagai tanggungjawab bersama, suami isteri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga perkahwinan agar berkekalan dengan mengelakkan perkara yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan. Di samping memastikan diri dan keluarga kita mendapat kebahagiaan di dunia, pastikan juga kita mendapat kebahagiaan di akhirat dengan memelihara diri dan keluarga kita daripada sesaan neraka. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakar yang manusia dan
neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah telah mendengar sedikit khutbah nikah yang telah saya sampaikan tadi. Cukupkah Muhammad Syafiq? Cukupkah? Saya sampaikan cikgu sedang. Jadi insyaAllah teruskan untuk majlis nikah. Jadi sebelumnya wali nak bawa kalah dengan ambillah sebagai kita. Jadi saya berjumpa sekali lagi atau muslim kita untuk membaca lafaz pernyataan wali kepada kita. Jadi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulaiman Yusuf mewakil kepada Adun oleh Jin Muhammad untuk menikahkan anak saya Nur Zana binti Ruslan dengan Muhammad Sari Rizal dengan mas kawinnya 120 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul bin Muhammad menerima wakalah tersebut. Terima kasih ya. Jadi sebelum kita pergi ke majlis ijab dan kabul, jadi sama-sama yang hadir dalam dewan yang sebab dan indah itu kita baca istighfar, syahadah dan selawatan insyaallah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita teruskan untuk majlis ijab dan kabul. Jadi sebelumnya kita mau lagi kita istighfar bacaan kabul insyaallah. Sebab tak ada bacaan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi jelas? Kita saksi ya. Saksi kalau kabulnya sah, kita jawab sah tau. Jawab pada yes sudah dah. Okey ya. Jawab sah insyaallah. Mun sah sah ya. Mesti dengar kita tak ulang lagi lah. Supaya tahu. Saksi dengar lah. Jadi sebelum kita testing dulu boleh. Mau teruskan kan testing dulu Okey. Ya. Kalau kami sebut nama kita Muhammad Syahrin Syahizan, kita jawab saya. Tapi sejak kami sambung dengan mas kahwinnya 120 ringgit tunai, kita terus jawab pula. Boleh kan? Habis dia kata tunai lah. Kita sambung kan? Boleh kan? Kita testing dulu. Muhammad Syahrin Syahizan. Saya. Dengan mas kahwinnya 120 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Macam lah, boleh saksi ya? Jelas kan? Saya baca sendiri ya. Dengan mas kahwinnya 120 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Boleh saksi? Boleh ya? Jelas kan? Kita terus sekarang. Boleh? Kita mau salam kan? Salam mau? Ya. Adalah setting kan? Ya. Dengan mas kahwinnya 120 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Sebelum cubaan aja, betul kan? Okey ya, insyaallah kita teruskan. Jadi sebelum saya memimpin bacaan akad nikah, sekali lagi saya mengingatkan
Pengantin di hadapan saya Muhammad Syahrin Syahizan dan pasangannya Nurzana binti Roslan kahwin niat karena Allah, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana apa-apa, mesti niat semata-mata kerana Allah. Bila mana kita niat kerana Allah, maka jadi ibadah. Sepanjang kahwinan kita dua, Allah beri ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Ya, insyaAllah. Jadi boleh insyaAllah. Dapat tak? Hafal tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بالإحسان. Encik Muhammad Syahrin Syahizan, saya menikahkan engkau dengan Nurzana binti Roslan yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Sekali lafazan. Ini sudah disebut mati lelaki kita atau calon kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya nama kita, istri kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muhammad Syahrin Syahizan dengan ini bertaklid apabila saya tinggalkan isteri saya Nurzana binti Roslan selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh yang tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya tidak bercampur dengan isteri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak khulu. Faham kita Syahrin? Pernah cerita? Faham? Kita akan jelaskan sedikit lah tentang isi kandungan pasal ini kita baca tadi. Jadi apa yang kita baca tadi, Muhammad Syahrin Syahizan merupakan satu perjanjian atau bukti kita ibadah di antara kita dengan isteri kita akan disaksikan oleh semua saksi yang hadir dalam persidangan nikah kita pada pagi ini. Jadi dalam perjalanan perkahwinan tersebut, jika berlaku apa yang kita lafazkan tadi, maka isteri kita berhak menuntut. Kita boleh menagih balik tersebut. Jadi pada masa yang sama, isteri kita boleh mengadu kepada pihak mahkamah syariah dengan apa yang kita lakukan. Jika benar aduannya ada saksinya, buktinya jelas, sabit aduan dari isi mahkamah syariah, dan isi kita hanya memberi RM1 kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak suami itu bersalah, maka pada ketika itu tertalaklah isi kita dengan cara talak khulu. Talak khulu artinya tebus talak. Jika talak jatuh melalui talak khulu, bermakna dari segi hukumnya kita boleh wujud semula pada isi kita begitu sahaja walaupun masih dalam tempoh iddah. Dan sekiranya kita hendak semula dengannya, istilah melalui akad nikah semula. Nikah barulah macam itu. Jelas Muhammad Syahrin, jelas Nurzana. Ialah untuk lepas taklim punya hak kepada perempuan kepada maksudnya bukan lelaki aja boleh taklik ada yang pun pasal ya. Perempuan boleh minta bersama. Jadi sudah saya menyebut ada mati perempuan atau lafaz punya tanggungjawab kepada anak-anak adalah jadi kita bicara maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Muslim bin Hussein kembali kepada Nurzana binti Roslan dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nikah di mana keselamatan kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu Muhammad Syahrin Syahizan sebagai suami yang sah
semoga diberkati Allah ke atas kamu dan orang yang di bawah. Tanggung jawab kamu serta melihat keturunan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya, Muhammad Syarif Syaizan, suami yang sah kepada Nurzana binti Roslan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri. Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya, Nurzana binti Roslan, dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut kepada isteri saya seperti yang diamanahkan.